Bagi salah seorang daripada bergula lelaki nombor satu negara, Aaron Chia, perubahan ini akan menyaksikan elemen seperti permainan rally hilang daripada badminton kompetitif jika perubahan sistem pemarkahan dilaksanakan. Aaron juga berpandangan wakil bergu daripada Eropah akan menikmati manfaat paling besar. Kalau untuk 11 poin kita pun pernah main, tapi yang kalau cakap ada apa beza dengan 21 points, memang 11 poin lagi cepat dengan kena lebih fokus lah dalam sistem 11 point. Tapi kalau untuk saya mungkin masa tu untuk game plan dengan strategi tu sudah tak guna banyak. Hanya mungkin banyak dengan speed and power saja. Mungkin European akan advantage sedikit sebab kebanyakan European pun main Miesta, main macam movement, rotation Miesta. So kalau cakap untuk Asian, kita memang kebanyakan dari mungkin game plan dengan strategi lah. Bagi perseorangan lelaki nombor satu negara, Lee Zhejiang, perubahan paling ketara bermula daripada program latihan. Tetapi pemain akan cari jalan terbaik menyesuaikan diri secepat mungkin jika ini adalah masa depan badminton dunia. Selama ni memang pun kita dah lama untuk 21 points. So memang kalau memang sampai tukar 11 points, saya rasa strategi, cara training semua saya rasa pun mesti mau tukar lah sebab dia sudah jadi orang cakap game pendek sikit. So memang kena ada long term punya discussion lah untuk ni. Ya, saya rasa semua kalau top player dia datang sampai level ni memang semua pun sudah matang, semua pun sudah matured. So saya rasa dengan pertukaran point system, saya rasa mereka pun akan sekejap saja mungkin sudah boleh sesuai lah. Ya. Maklum balas daripada pemain dan jurulatih akan jadi penentu Persekutuan Badminton Dunia BWF mendapat undian Persatuan Badminton Malaysia BAM atau sebaliknya. Selain itu juga usul dibentangkan Indonesia dan Maldives ini perlu dikaji terlebih dahulu BAM bagi pastikan keterusan agenda yang pernah dicadangkan oleh Eropah sebelum ini. Penentuan kepada usul ini akan ditentukan menerusi mesyuarat agung BWF yang dijadual berlangsung pada 22 Mei ini. Pertama kali mereka mencadangkan sistem ni di mana kebanyakan negara Asia tidak menyokong cadangan ni kerana mereka merasakan bahawa pada masa itu terlalu terburu-buru mereka membuat keputusan. Satu. Dua, mereka tidak mengadakan test run atau ujian pada kejohanan peringkat tinggi. Mereka hanya menggunakan pada international challenge saja. Memang masih terlalu awal untuk kita membuat sebarang komitmen lah. So buat masa ni kita nak dapat kita nak dapat pendapat daripada pemegang taruh yang paling penting, iaitu pemain dan jurulatih. Kerana sebarang penukaran dalam sistem scoring ni memang secara langsung akan memberi impak yang lebih besar kepada golongan ini kan, pemain. So kami nak dapatkan dulu daripada pemain dan juga daripada jurulatih, dan pada masa yang sama kita juga nak dapat feedback lah atau maklum balas daripada rakan-rakan kita daripada negara-negara badminton lah yang lain. Okey, berikut adalah sistem kiraan mata yang pernah digunakan BWF dengan format 21 mata terus digunakan pakai hingga ke hari ini. Jika anda masih ingat, format 15 mata pernah digunakan sejak sekian lama namun turut melibatkan pertukaran servis tanpa pungutan mata. Baik. Halo. 11 mata. Halo. Hello. Nak. Bukan. Indonesia dan juga Maldives. Maldives. Okey. Khabar baik. Okay. Macam manalah boleh timbul usul ni kan daripada dua negara ini. Sedangkan tadi ada report tadi sebut kalau kiraan mata itu diturunkan macam tu akan beri kelebihan kepada Eropah. Apa signifikasinya Indonesia minta, Maldives minta tapi kelebihan untuk Eropah? Saya bukan agak untuk pening. pasukan ASEAN. Okey. Itu reaksi pertama saya apabila saya membaca kiriman email daripada BWF menyangkakan bahawa ini satu jenaka pemanjangan April Fool. Tapi ternyata ini merupakan satu yang sangat serius pada ketika ini. Apatah lagi dicadangkan Indonesia yang saya difahamkan bahawa antara negara yang menentang perubahan ataupun dasar untuk merubah sistem 11x5 ni
pada 2018 di mana ia merupakan agenda utama Eropah. Dan kalau kita melihat pada ketika ini, antara rasionalnya selepas Maldives dan Indonesia mengusulkan cadangan ini kepada BWF adalah yang tertera pada ketika ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6 poin yang diketengahkan BWF. Tapi yang paling penting saya nak anda di rumah lihat kepada poin yang terakhir iaitu reduce the length of the matches. Saya lihat kepada extended length of peaks, mana pemanjangan kemuncak perlawanan ataupun easy to understand ni pada pandangan saya adalah satu yang ngarut sebenarnya. Rata-rata peminat badminton di dunia ni dah faham dalam the game of badminton itu. Nak cerita pasal kemuncak perlawanan, kita lihat begitu banyak aksi yang menarik dan pemain-pemain terbaik dunia sebelum ni sudah sebutkan kalau ia diubah daripada 21 ke 3 sehingga ke sistem 11 kali 5 ni, ia akan menghilangkan seni rally yang di mana ia membangkitkan begitu banyak keterujaanlah dalam gelanggang. Kalau kita nak bercerita mengenai tempoh pemanjangan perlawanan, saya difahamkan berdasarkan apa yang saya baca, purata perlawanan badminton kompetitif pada ketika ini hanya 40 hingga ke 50 minit. Itu pun dah diambil kira interval, pertukaran shuttle dan juga beberapa kali gelanggang mengalami pembersihan. Jadi satu tempoh yang masih singkat jika nak dibandingkan dengan tenis yang pernah kita saksikan perlawanan berlanjutan sehingga 3 hari, 11 jam 5 minit. John Isner dan juga Nicholas Mahut di Wimbledon 2010. Badminton paling lama pun pernah main 2 jam 46 minit je lah. Itu paling lama 2016 dulu kat kejuaraan badminton Asia. Jadi pada ketika ni apabila cadangan itu datang pada Asia, ini kita berbalik kepada kenapa Indonesia mencadangkan usul ini. Saya lihat ini satu perubahan yang serius lah. Kerana kita tahu Asia memiliki suara yang cukup besar dalam kalangan ahli gabungan Persekutuan Badminton Dunia BWF. Harap-harapnya mereka boleh menerangkan mengapa ia akan menambah kebaikan kepada badminton dunia kerana sistem 21 kali 3 ni sudah diguna pakai sejak 2005. Dah 16 tahun dah. Dan yang paling penting, jika diluluskan di AGM BWF nanti, apakah ia akan dilaksanakan betul-betul selepas Olimpik Tokyo? Kerana pemahaman daripada perbincangan saya dan Datuk Kenny sebentar tadi, Datuk Kenny menyebutkan bahawa ia hanya akan dilaksanakan secara ujian dulu. 2022. Dan kalau betul akan dilaksanakan bagi 2022 Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan ia akan diuji keberkesanan jelang ke Olimpik Paris lah. Okey, tadi kan ada grafik Ahmed ada katakan juga 11, 11 point, 7 point, 21 point, 15 point ni antara scoring system dalam sejarah badminton kan. Dan tadi Akbar pun ada katakan ia sebenarnya benefit untuk pemain-pemain Eropah. Jadi usul Indonesia sekarang ni apa beza dengan apa yang diusulkan oleh Eropah pada 2018 dulu? Ia lebih kepada dalam keadaan terburu-buru pada ketika itu situasinya. Pada ketika ini apabila Indonesia mengusulkan ada tempoh dalam sebulan lagi untuk mungkin BWF berkempen, untuk Indonesia berkongsi mengapa mereka melakukan sedemikian. Saya difahamkan pada ketika ini China yang tak keluar-keluar tournament sedang menguji sistem ini. Ya. Itu yang saya dengar pada ketika ini. Tetapi apa yang membezakan cadangan daripada 2018 itu dengan apa yang diketengahkan Indonesia adalah apabila kedudukan 10 sama, maknanya akan reduce hingga 15 mata. Jadi itu antara perubahan kecil yang saya lihatlah. Tapi pada hakikatnya ia adalah untuk memastikan perlawanan itu berlanjutan dengan lebih cepatlah. Kalau China dah try, saya rasa dah hampir pastilah benda ni akan bersedia je lah. Mana yang dah lazim dengan sistem ni, bersedia je untuk perubahan. Betul. Okey, baik. Saya banyak ingin tanya sebenarnya pasal scoring system tapi Best tak apa. Nak pindah cerita pasal Zhejiang tadi kan. Sempat jumpa kat Putrajaya. Saya rasa tak semua Ahmed keluarkan laporan tu tadi. Ada apa lagi perkongsian yang Ahmed boleh share dengan penonton masa jumpa YB Menteri, jumpa dengan Zhejiang, dengan Presiden BAM dan sebagainya. Saya lihat seluruh Malaysia sangat teruja meraihkan sebuah kejuaraan yang cukup luar biasa, seorang juara yang memberikan kita segala aspirasi yang mungkin boleh dicapai pada masa akan datang. Tapi melihat kepada Zhejiang, apa yang seperti apa yang dikatakan bahawa yang paling penting number one adalah latihan, komitmen kepada gelanggang dan kemahuan untuk kembali beraksi apabila terbuka Malaysia bakal dianjurkan pada bulan Mei nanti. Macam biasalah, Zhejiang macam biasa itu je. Saya lihat tidak ada perubahan, tidak ada lagak sebagai seorang superstar tu, tidak ada. Seperti saya katakan, Zhejiang yang mana kita kenal pada zaman remaja, Zhejiang yang kita kenal pada bulan Januari di mana dia dihintam dengan cukup hebat, dan Zhejiang lepas menang All England, Zhejiang yang sama. Dia grounded lah kan? Ya.
Ahmad busy yang ni. Bukan je Zijia dengan menteri dia Tapi ni. apa yang saya nak tegaskan sebab orang mungkin mempersoalkan lagak dia sebagai seorang bintang. Zijia pernah sebut dengan saya, apa yang dicapai hari ini dia sebut dengan saya, bang, benda yang saya dapat hari ini bukan saya curi, bukan orang bagi, bukan orang anugerahkan, tapi ini usaha saya sendiri. Jadi saya percaya dengan mentaliti seperti itu, Yep, dia bagus. tidak akan persiakan apa saja kejayaan yang sudah dicapai. Ya. Memang mak saya kata tadi, Ahmad memang sibuk dengan Zijia, dengan menteri dan juga Chia Lek Hau yang baru menang. Ya, betul. First tournament kan para lepas jelah lockdown pandemik ni apa semua. So and also first time juga para badminton akan dipertandingkan di Olimpik Tokyo. Olimpik, ya. Apa harapan? You rasa memang realistiknya Malaysia ada peluang untuk dapat Tapi emas? tadi Ahmad sempat soal. Ni dah ready ke nak julang emas Paralimpik? Okey, Chia Lek Hau ni juara dunia bersiri dah berapa kali dah, saya rasa lebih daripada 8 kali dalam perseorangan dan juga bergu. Tapi saya masih ingat lagi 2016 di mana pada ketika itu kalaulah Datuk Lee Chong Wei ke pentas final Olimpik, apakah dia mampu menang pingat emas? Saya jawabkan ya, kerana dia sudah menewaskan kem China di saingan badminton kejohanan badminton Asia dan juga di terbuka China. Tapi di final Olimpik Rio, anda sudah tahu kisahnya. Begitu juga dengan Lek Hau. Lek Hau ni saya lihat cabaran dia 2 orang saja di Paralimpik Tokyo ni. Suryo Nugroho yang seusia dengan dia dan juga Deva Animusti. Tidak silap saya ada Deva. perbezaan 10 tahun. Ya. Jadi kalau kita raih yang kejayaan Lek Hau sekarang dan dia kemudiannya berduka di Tokyo Paralimpik, tidak berguna. Saya tak nak letakkan pressure kepada Lek Hau. Dia dalam tangan yang baik, dia dilatih oleh Rashid Siddiq. Tapi perbezaan yang sangat ketara lah. Dia tewas dengan Dewa di separuh akhir kejohanan dunia 2019. Pada ketika itu dia sedikit overweight. Dia tak dapat defend title lah, ingat. Tak dapat defend title dan juga sukar untuk bergerak di gelanggang. Tapi ada perubahan cukup besar tempoh 2 tahun ni. Harap-haraplah dia berupaya untuk merealisasikan impian bersara dengan satu pingat emas Olimpik. Let's Jangan not bagi takut, tekanan. Nanti Jun nanti Ahmad akan mengikuti rapat perkembangan Chia Lek Hau di Tokyo, Ahmad. InsyaAllah. Kalau diizinkan. Tak apa. Nama dah ada. Terima kasih Ahmad. Terima kasih, Ahmad. Sama-sama. So sokong tak sokong 11 kali 5 ni? Tak. Tak sokong. Tak sokong. Tak. Saya cakap bersedia untuk perubahan. Yelah, Okey. sebab Cina dah Tapi praktis. kena terima lah. Kena terima. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama.